Terima kasih kepada hos kami di Negeri Sembilan, Aima dan juga Wani. Baiklah, di kesempatan ini kami bersama di Studio B, bersama-sama kami dengan tetamu istimewa kita yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Jalani Mohamed Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk bersama pada tengah hari ini. Sama. Sihat Datuk hari ini? Alhamdulillah. Semalam pun telah mendapat hasil daripada ujian swab test negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali yang ke-8 membuat ujian saringan kerana perlu ke Parlimen dan juga bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi rutin. Alhamdulillah. Okey Datuk, dalam kesempatan yang ada ni, apakah pandangan Datuk tentang potensi yang diadakan secara live? Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan syabaslah kepada Kemas khususnya dan kementerian secara amnya tentang penganjuran program Hari Potensi ini. Cumanya Hari Potensi ini bukan merupakan perkara baru bagi kita di Kemas juga, kerana ini merupakan sebagai satu program yang memang kita anjurkan, boleh katakan, setiap tahun. Cumanya kelainan pada tahun ini adalah berbeza daripada tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum ini, kerana ini dianggap sebagai satu yang dikatakan sebagai pembaharuan dalam new normals ataupun satu hal cara baru dalam kita mengadakan program Hari Potensi ini. Dan program ini saya tengok bahawa dia punya kemeriahan itu sama, malah lagi banyak kreativiti yang telah pun kita berikan melalui pembentukan nafas baru dalam bentuk penganjuran, dalam bentuk penghasilan dia, post production dia, dan juga saya tengok dia punya komitmen malah lebih hebat lagi daripada kaedah yang konvensional itu. Jadi ini saya rasa cukup terharulah dalam usaha-usaha begini. Malah saya kira ini bentuk-bentuk pembaharuan yang telah dibuat oleh Kemas, dan kita nampak elemen of creativity dan juga inovasi dalam kita membuat penghasilan tanpa menjejaskan mutu dan kualiti yang kita hasilkan bagi objektif Hari Potensi ini. Okey. Baik Datuk. Apa pula harapan Datuk tentang pelaksanaan potensi kepada anak-anak, ibu bapa serta masyarakat sekeliling? Landasan sebegini adalah merupakan sebagai satu platform yang saya kira membuka ruang kepada anak-anak, khususnya kita punya pelajar-pelajar di peringkat Kemas ini, untuk mereka mengembangkan bakat dalam usaha kepimpinan mereka, malah dia punya kehebatan dalam konteks perbicaraan dan mengemukakan pandangan serta daya hafalan serta kebijaksanaan mereka melalui kreativiti mereka dalam menyampaikan penceritaan ataupun sebagainya. Jadi ini saya kira kita harus bantu mereka, malah beri lagi sokongan dalam pelbagai aspek. Bukan saja di peringkat Kemas, malah juga kepada ibu bapa. Kerana anak-anak kita ini punya bakat. Kerana setiap insan yang dilahirkan di dunia ini memang telah ada bakat-bakat yang telah Allah kurniakan. Ya, betul. Cumanya kita harus tengok dari segi sudut mana yang kita nak bagi pendedahan kepada dia. Dan kalau ini dapat kita berikan satu suntikan semangat kepada mereka, budak-budak ni akan jadi lebih berkembang, dan saya nampak bakat mereka lebih luas lagi, bukan hanya melalui ini, malah dalam berbagai aspek yang lain. Jadi langkah yang dibuat oleh Kemas ni saya kira langkah ke hadapan yang telah pun kita buat, dan ini harus kita sokong oleh semua pihak, insya-Allah. Insya-Allah Datuk. Okey, Datuk, sedikit pesanan tentang keadaan semasa ataupun semua kaki tangan yang terlibat. Ya, tadi pun saya bersama dengan pegawai-pegawai dalam pertemuan di peringkat MBJ. Memang saya selalu menekankan kita mesti memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kerana ini tanggungjawab kita dalam memastikan bahawa kelangsungan kehidupan di negara ini dan juga ekonomi
Jadi kita di kementerian tidaklah orang kata terkebelakang dalam usaha memutuskan COVID ini. Malah kita mematuhi semua SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Dan saya juga menyeru kepada semua pegawai kita agar terus mengamalkan SOP yang telah pun kita tetapkan dan pastikan kita patuhi bagi setiap langkah-langkah itu. Kerana kita tidak tahu siapa yang sebagai pembawa COVID ini ataupun sebagai orang yang mengidap COVID ini. Jadi oleh demikian kita sendiri kena pastikan bahawa kita jaga diri kita ataupun kita jaga kita lah. Betul. Dan bila kita jaga kita, kita tidak menjadi penyebar kepada virus ini dan kita dapat menyelamatkan keluarga kita, mak ayah kita, anak-anak kita dan jiran-jiran dan sebagainya. Oleh yang demikian, saya menyeru sekali lagi kepada kita semua warga KPLB untuk terus istiqamah dalam memutuskan rantaian ini. Semoga kita berada pada tahun sebagaimana sebelum ini, masa kita ketiadaan COVID ini, dan kita boleh lakukan banyak perkara-perkara lain lagi yang lebih baik demi untuk kita memenuhi objektif dan juga visi perjuangan kementerian dan juga jabatan khususnya KEMAS ini. Okey. Terima kasih Datuk atas pesanan itu tadi. Kita telah pun bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami sekali lagi. Ya, terima kasih juga kepada semua dan khusus pada kru produksi KEMAS ini di bawah kepimpinan Timbalan Ketua Pengarah kita Encik Kamal dan juga pengarah-pengarah yang terlibat, dan saya kira mereka punya daya kreativiti yang tinggi. Saya amat terharu dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua, khusus juga kepada KP, insyaAllah.